نور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد المخلوقات كسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكري الغافلون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 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 Okay, kita mulakan dengan baca ummah kita Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wa anshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa hlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamun ala mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah SWT bertemu kita dalam sesi pembelajaran kita. Untuk hari ini kita akan bincangkan satu tajuk yang penting yang selalu kita baca setiap hari, surah yang kita baca setiap hari iaitu surah Al-Fatihah. Pelajaran yang ke-6 dalam bidang Al-Quran, tajuk segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Untuk kita lihat apakah objektif pembelajaran kita pada hari ini, iaitu membaca ayat 1 hingga 7 surah Al-Fatihah dengan betul, bertajwid, lancar dan fasih. Sebab kalau baca surah Al-Fatihah ni tak betul, tak fasih ataupun tajwid yang salah, maka akan menyebabkan tak sah solat. Kalau solat baca Fatihah tak betul, tak sah solatnya nanti. Yang kedua, menghafaz ayat 1 hingga 7 surah Al-Fatihah dengan betul, bertajwid, lancar dan fasih. Semua dah hafal lah kan? Semua dah hafal dah surah Al-Fatihah ni. Cumanya hafalan tu mestilah dengan tajwid, dengan lancar dan fasih. Kemudian dapat menyatakan terjemahan ayat dan menerangkan perkara-perkara berikut, iaitu yang pertama, pujian hanya kepada Allah Ta'ala, beriman kepada hari akhirat, menyembah Allah dan meminta pertolongan daripadanya, jalan yang diridai Allah Ta'ala. Yang kelima, menghuraikan pengajaran ayat 1 hingga 7 surah Al-Fatihah dan menghubung kaitkannya dengan kehidupan.
Yang keenam, memulakan suatu amalan dengan basmalah, iaitu bismillahirrahmanirrahim. Yang ketujuh, mengamalkan ayat 1 hingga 7 surah Al-Fatihah dalam kehidupan. Okey. Sekarang kita lihat pelajaran yang keenam ni. Kamu boleh rujuk muka surat 25. Rujuk muka surat 25. Teks ke? Okey, tengok muka surat 25 tu. Kita akan baca sama-sama. Saya baca dulu, kemudian kamu ikut. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Okey. Dah tutup. Mikrofon, kecuali siapa yang nak baca surah Al-Fatihah. Silakan, siapa nak baca, angkat tangan. Angkat tangan siapa nak baca surah Al-Fatihah ni, seorang je. Boleh? Ada tak? Yang nak angkat tangan? Saya. Siapa? Muhammad Aris. Muhammad Aris. Muhammad Aris. Bismillahirrahmanirrahim. Auzubillah, baca dulu. Auzubillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih, bagus. Bacaan yang fasih dan lancar. Betul bacaan tu mestilah lancar, fasih. Kalau tak fasih, tersekat-sekat ataupun tajwid tak betul, nanti boleh mengubah maksud. Kalau solat jadi tak sah. Jadi bacaan tadi bagus. Kemudian terjemahan, terjemahan daripada surah Al-Fatihah ni, ayat 1 hingga 7. 1. Dengan nama Allah Subhanahu Ta'ala yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Bismillahirrahmanirrahim tu maksudnya dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
segala puji tertentu bagi Allah SWT, Tuhan yang memelihara dan mentadbir sekalian alam. Yang ketiga, Ar-Rahmanir Rahim, yang maha pemurah lagi maha mengasihani. Maliki Yaumiddin, yang menguasai pemerintahan hari pembalasan, iaitu hari akhirat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau ya Allah kami sembah, dan hanya kepada Engkau kami memohon pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin, iaitu jalan orang yang Engkau kurniakan nikmat kepada mereka, bukan jalan orang yang Engkau murkai, dan bukan pula jalan orang yang sesat. Itu maksud surah Fatihah yang kita baca setiap hari. Jadi kena faham, kena tahu apakah maksudnya. Kalau kita baca surah Fatihah kita tak tahu maksudnya, maka menjadikan ataupun membuatkan kita solat dalam keadaan tidak khusyuk. Tapi kalau kita faham maksud dalam surah Fatihah, dalam solat kita boleh dapat khusyuk sebab kita faham tahu maksud surah Fatihah tu. Baik. Sekarang dia pula ke surat seterusnya. Ke surat seterusnya. Aktiviti ya. Okey. Sebelum ni kita dah belajar tentang alif lam syamsiah kan, alif lam qamariyah, hukum-hukum tajwid kan. Jadi dalam surah Fatihah ni kita nak lihat kalimah yang bersabdu. Kalimah yang bersabdu ada berapa? Ada berapa kat sini? Ada berapa dalam surah Fatihah kalimah yang bersabdu tu? Yang bertanda merah tu kan? Ada berapa? Cuba kamu kira. 9. 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Mana ada 9? 13. Kataan yang bersabdu, kalimah yang bersabdu ni ada 13 dalam surah Fatihah. Tengok. Maksudnya alif lam syamsiah ke alif lam qamariyah? Alif lam syamsiah ke qamariyah tu? Apa yang Alif lam syamsiah. alif lam Syamsiah. syamsiah. Bagus. Okey, lihat makhraj huruf ha, ain, sad dan dad. Ini yang penting kamu kena perhatikan. Makhraj huruf ha itu ar-rahman. Bunyi ha, ar-rahman, ar-rahim, alhamdu. Berbeza dengan ha. Kalau ha daripada kerongkong ni. Kalau ha daripada kalau ha daripada dada, keluar daripada dada. Kalau ha daripada kerongkong. Ha. Kemudian ain. Na'budu, nasta'in. Tekan sikit. Kalau a dia tak jadi, dia macam hamzah. Dia tekan sikit. Na'budu, nasta'in. Tekan sikit dekat halqum. Sad. Huruf yang keluar daripada mahraj huruf sad. Sad iaitu lidah tengah. Sirata, as-sirata. Kemudian dad pun sama. Dad daripada lidah yang dekat tengah tepi. Dad.
ad-dallin. Baik, itu sedikit tentang makhraj huruf. Kemudian lihat kunci ilmu. Kunci ilmu. Surah ini wajib dibaca dalam solat setiap hari. Setiap hari wajib dibaca dalam solat. Surah Fatihah setiap hari. Berapa kali? Berapa kali? Setiap hari kita baca surah Fatihah wajib dalam solat. Berapa kali? Apa boleh jawab? 5. 5. Tak betul. 10. 4. 4 lagi tak betul. 5 waktu sehari semalam kita baca surah Fatihah berapa kali? 21. 21. Betul ke? 4 subuh tadi 2 rakaat. 2. Kan? Zuhur 4. Nanti Zuhur 4. Tambah nanti Asar 4. Tambah nanti Maghrib 3. Tambah nanti Isyak 4. Jadi berapa? Baik, pula di sini. 25. 17. 13. 2 campur 4 campur 4 campur 3 campur 4 berapa? Sekejap akhir balik. 17. 16. Kira betul-betul. 18. 17 kot. Jangan pokok. Asar. 25. Betul. 2 campur 4 campur 4 campur 3 campur 4. Siapa? 18. Siapa jawab 17 angkat tangan? Saya. Saya. Angkat tangan. Siapa jawab 17? Saya. Saya. 17 betul ke? Betul. Ha. InsyaAllah. Betul. Ha, 17 kan? Jadi 17 kali kita baca surah Fatihah setiap hari dalam solat 5 waktu sehari semalam. Kalau dia tak cukup baca 17 kali, maknanya dia ada tinggal solat lah tu. Jadi kena ingat 17 kali setiap hari. Okey. Surah ini wajib dibaca dalam solat setiap hari dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ubadah bin As-Samit. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ubadah bin Samit, Rasulullah SAW bersabda, La salata liman lam yaqra' bi Fatihatil Kitab. Tidak sah solat sesiapa yang tidak membaca surah Al-Fatihah. Jadi itu kita wajib membaca surah ini dengan betul, bertajwid, lancar dan fasih. Kena baca surah Fatihah. Baca surah Fatihah dalam solat adalah rukun. Kalau tak baca surah Fatihah dalam solat, solat dia tidak sah. Kamu takbir, Allahu Akbar. Kamu tak baca, tak sebut dalam hati kan. Kamu baca dalam hati. Mulut tak komat kamit, tak bunyi. Tapi baca dalam hati. Sah ke tak sah solat je? Siapa jawab sah, angkat tangan. Tak. Siapa jawab sah, angkat tangan. Ada juga yang angkat tangan. Jawapannya tidak sah. Kalau dia baca dalam hati, surah Fatihah tu dia baca dalam hati, tak di mulut, tak dilafazkan, solat dia tidak sah. Dia kena sebut. Sekadar dengar kat telinga sendiri kan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau kamu solat sendiri bolehlah. Kalau solat, walaupun solat Zuhur, Asar, Maghrib, Zuhur, Asar kan, dalam keadaan senyap, tapi kena baca. Dan lagi kalau solat Maghrib, Isyak kan, kena baca kuat. Subuh, baca kuat. Tapi kalau solat berjemaah, di surau atau di masjid, baca pelan lah, sekadar dengar kat telinga sendiri. Jangan sampai
orang sebelah dengar. Kalau sampai orang sebelah dengar, dia boleh menyebabkan makruh pula. Okey. Faham tu? Baik. Terusnya kita lihat pula ke surat 27. Ke surat 27. Kita akan detailkan lagi huraian mengenai surah Fatihah ni. Maksud dia. Pujian hanya kepada Allah. Dalam ayat 1 hingga ayat yang ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Jadi ucapan basmalah itu Bismillahirrahmanirrahim mengajar kita supaya melakukan sesuatu ikhlas kerana Allah SWT. Ucapan Alhamdulillah. Ucapan Alhamdulillah pula ialah kata-kata pujian yang dikhususkan bagi Allah SWT sebagai Tuhan yang mencipta dan mentadbir alam. Puji-pujian kepada Allah SWT dilahirkan dengan menyebut nama-namanya seperti Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Yang menunjukkan rahmat dan kasih sayang yang dilimpahkan kepada hamba-Nya. Semua ucapan ini hendaklah disertai rasa cinta kepada Allah SWT dan dibuktikan dengan mematuhi segala perintahnya. Okey, ini kita bincangkan tadi, kita dah bincangkan. Berapa kalikah anda mengucapkan Alhamdulillah pada setiap hari? Kita dah bincangkan tadi. Berapa kali? 17. Bilakah anda mengucapkan kalimah Alhamdulillah? Ketika waktu solat. Yang wajib 17 kali. Lepas makan, ucap Alhamdulillah. Lepas buat kerja apa-apalah. Ucap Alhamdulillah. Dapat nikmat, ucap Alhamdulillah. Lebih daripada 17 kali. Seboleh-bolehnya kita ucap Alhamdulillah. Baik. Okey, ada dialog di sini. Antara 4 orang rakan. 4 orang rakan ni. 4 orang rakan ni. Saya nak, siapa boleh baca? Yang pakai baju ungu ni, siapa nak baca? Saya. Baca. Ada. Yang pertama, orang baju ungu yang pertama, siapa tadi? Muhammad Faik. Okey, Muhammad Faik baju ungu. Kemudian yang kedua, orang baju oren. Siapa? Siapa nak baca? Okey, Faik orang pertama, yang kedua siapa nak baca? Okey, tak apa. Faik baca dulu, Faik. Yang pertama ni. Alhamdulillah, banyak sungguh nikmat. Alhamdulillah, banyak sungguh nikmat kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Kita bertanggungjawab memelihara dan memelihara flora dan fauna yang indah ini. Okey, bagus. Yang kedua, orang baju oren ni, siapa nak baca? Saya. Baca. Alhamdulillah, kami menerima ramai pengunjung pada setiap hari. Diharap semuanya dapat menikmati madu lebah ini. Lebih lah. Lebah bukan lebih. Kalau lebih ada ya. Okey, yang baju warna biru, siapa nak baca? Saya. Baca, Deniz. Alhamdulillah, manisnya madu lebah ini bukan sahaja sedap, malah berkhasiat. Okey, yang terakhir baju merah. Siapa nak baca?
Saya. Baca. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, bagus. Ini adalah perbualan Saya. debat. Apa, dah cukup. Okey, tentang madu lebah kan. Madu lebah membuka makanan yang berkhasiat. Ada boleh jadi ubat dan boleh jadi penawar. Tapi mudah, maaf, madu lebah tu lebah yang asli lah. Kalau madu lebah tu dicampur dengan gula, dah jadi campuran, dia dah tak asli, dia tak berkhasiat. Kamu nak makan madu lebah, mestilah madu lebah yang asli supaya ada khasiat dia. Okey, terusnya buka surat 28 beriman kepada hari akhirat. Ayat yang keempat. Maliki yaumiddin. Ayat yang keempat surah Al-Fatihah menjelaskan bahawa hanya Allah SWT yang memerintah pada hari akhirat. Pada hari akhirat nanti. Bila hari akhirat dah berlaku belum? Belum kan? Hari akhirat apabila dah berlaku hancurnya dunia, kiamat, barulah adanya hari akhirat. Tapi pasti akan berlaku. Kita akan tempuhi semua. Sekarang kita berada di alam dunia. Bila kita dah meninggalkan dunia ni, kita akan menuju ke alam barzah. Alam barzah adalah pintu permulaan ke alam akhirat. Alam barzah tu alam kubur. Jadi orang yang dah meninggal dunia ni, adakah dia dah sampai ke alam akhirat? Belum. Dia baru sampai ke alam barzah. Pintu nak ke alam akhirat. Betul. Okey, terusnya. Iaitu hari pembalasan. Hari akhirat iaitu hari pembalasan terhadap amalan manusia selepas kemusnahan alam dunia. Hanya Allah SWT berkuasa menghukum dan membalas perbuatan manusia. Segala amalan manusia akan disoal, dihitung dan ditimbang oleh Allah SWT. Pada hari itu, tiada siapa lagi yang berkuasa. Semua manusia berada di bawah kekuasaan Allah SWT yang Maha Esa dan menerima semua ketentuan dan hukuman yang diputuskan oleh Allah SWT. Setelah itu, manusia akan melalui titian sirat untuk ke syurga. Orang mukmin yang melakukan amalan soleh akan dapat melepasi titian sirat dengan mudah. Manakala orang kafir akan terjerumus ke dalam neraka. Hari ini dijelaskan dalam firman-Nya Allah SWT dalam surah Al-Ghafir, surah Ghafir ayat yang ke-16. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yaumahum barizun. La yakhfa 'ala Allahi minhum syai' limanil mulkul yaum lillahil wahidil qahhar. Hari mereka keluar dari kubur masing-masing dengan jelas nyata, tiada sesuatu pun yang tersembunyi daripada Allah SWT. Pada ketika itu Allah SWT berfirman, siapakah yang menguasai kerajaan pada hari ini? Allah SWT sendiri menjawab, kerajaan ini dikuasai oleh Allah SWT yang Maha Esa lagi Maha Gagah Perkasa. Jadi hari akhirat, waktu tu hari pembalasan. Allah yang menjadi raja pada ketika itu, yang menguasai ketika itu. Manusia akan dihitung amalan. Orang yang beriman akan lintas titian sirat. Kalau berjaya melepasi titian sirat, dia akan masuk dalam syurga. Yang gagal akan terjerumus ke dalam neraka. Walaupun dia beriman, tapi kerana dia melakukan maksiat, dosa, dia akan terjerumus ke dalam neraka. Tapi bagi orang kafir yang tak beriman, dia akan terus dihumbankan dalam neraka. Oleh itu, setiap kali kita membaca ayat ini, kita hendaklah yakin bahawa segala amalan kita akan dihitung oleh Allah SWT. Jadi kalau kita baca dalam surah Al-Fatihah tu, ayat ni, ayat keempat ni, Maliki yaumiddin, Maliki yaumiddin, kita kena ingat. Setiap kali kita baca ayat ni, Maliki yaumiddin ni, kita kena yakin dalam hati kita bahawa segala amalan kita nanti akan dihitung oleh Allah Ta'ala. Walaupun sekecil mana sekalipun kan. Sekecil kuman sekalipun. Tak boleh nampak, kecil sangat pun akan dihitung. Akan dikira. Kita hendaklah beristiqamah
dalam beramal dengan ajaran Islam supaya kita selamat dan bahagia dunia dan akhirat. Istiqamah itu berterusan, sentiasa melakukan. Walaupun sikit tapi kita istiqamah buat. Contoh, lepas solat subuh kamu baca Al-Quran. Lepas solat subuh kamu baca Al-Quran. Setiap kali lepas solat subuh kamu baca Al-Quran. Walaupun satu muka surat ataupun setengah muka surat. Tapi tiap hari kamu buat. Itu disebut sebagai istiqamah. Berterusan. Jadi amalan yang istiqamah dibuat, maka dia akan menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat. Amalan wajib dan sunat yang dibuat secara istiqamah akan menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat. Okey. Siapa nak baca syair ni? Angkat tangan. Siapa nak baca syair ni? Ada syair. Syair tentang pengajaran ayat 4 surah Al-Fatihah. Siapa boleh baca? Siapa nak baca? Cepat. Angkat tangan, siapa nak baca ni? Cepat sikit. Oh, tak, saya pilih siapa-siapa. Adam Mukhris. Boleh? Muhammad Hafizuddin. Aisyah Amirullah. Semua tak nak jawab. Ahmad Fawaz. Amirul Adli. Ustaz baca yang mana? Ni yang saya paparkan ni. Yang warna coklat tu. Baca. Tak. Baca ni. Wahai teman, boleh baca? Muhammad Haris. Baca. Baca. Sekejap, sekejap. Lampu ya. Wahai teman, dengar pesanan. Hidup di dunia bukan khayalan. Ada suruhan, ada larangan. Ada akhirat. Di akhirat sana tempat balasan. Di sana tiada raja yang bertahta. Tiada juga rakyat jelata. Kita di sana semuanya hamba. Hanya Allah Subhanahu Wa Taala Maha Berkuasa. Okey, bagus. Haris, Okey, dalam syair ini ditekan tentang adanya hari pembalasan. Adanya hari pembalasan hari akhirat. Yang mana kita kena yakin semua manusia akan dibalas. Sekecil mana pun amalan mereka, baik atau buruk, akan dibalas oleh Allah SWT. Okey, kita lihat seterusnya muka surat 29.
Surat 29. Memohon pertolongan hanya kepada Allah. Menyembah dan memohon pertolongan hanya kepada Allah. Itu ayat yang kelima. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita hanya menyembah dan memohon pertolongan hanya kepada Allah. Allah SWT mengajar kita arti ubudiyah dan isti'anah. Apa dia ubudiyah? Apa dia isti'anah? Ubudiyah iaitu maksudnya berarti menghususkan pengabdian diri hanya kepada Allah SWT. Segala ibadat yang dilakukan hanya ditujukan kepada Allah SWT. Segala amal ibadat kita hanya untuk Allah SWT. Itu masuk ubudiyah. Isti'anah. Isti'anah pula ialah memohon hanya kepada Allah SWT untuk mendapatkan kebaikan dan menolak keburukan dunia dan akhirat. Isti'anah itu kita mohon pertolongan. Mohon pertolongan Allah SWT. Kita hendaklah yakin bahawa hanya Allah Ta'ala semata-mata yang berkuasa memperkenalkan permintaan hamba-Nya. Ya? Jadi kita kena sembah hanya kepada Allah dan minta pertolongan hanya kepada Allah. Lepas tu kamu sakit kepala atau sakit perut, kamu buat apa? Pertama sekali kamu buat apa? Bangun pagi, kepala pening ataupun sakit perut. Kamu buat apa? Biasanya kita akan cari ubat kan? Cari Panadol, cari ubat sakit perut. Ada tak kamu pertama sekali kamu berdoa, Ya Allah, sembuhkanlah sakit perut aku ni kan? Patutnya pertama sekali kita buat ialah mohon pertolongan kepada Allah. Ubat tu hanya wasilah ataupun asbab untuk kesembuhan. Kalau Allah Ta'ala tak izinkan untuk sembuh, tak sembuh juga. Kamu makan banyak ubat pun, kalau tak sembuh, Allah tak izinkan, tak sembuh. Tapi kalau kamu yakin Allah Ta'ala yang menyembuhkan, walaupun minum air kosong, Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah, dengan aku minum air kosong ni, agar perut aku ni tak sakit lagi. Minum. Bismillahirrahmanirrahim. Kan? Kalau Allah Ta'ala izinkan, dengan air kosong tu boleh menyembuhkan sakit perut. Kan? Itu kena yakin. Pertama sekali kita kena yakin bahawasanya kita hanya menyembah kepada Allah Ta'ala dan kita hanya meminta pertolongan hanya kepada Allah SWT. Itu dalam kalimah yang kelima. Ayat yang kelima. Surah Al-Fatihah. Kemudian ayat ke-6. Jalan yang diridai. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allah SWT mengajar kita supaya memohon hidayah ke jalan yang benar. Hidayah perkara yang paling penting dalam kehidupan manusia untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Golongan yang benar dan mendapat petunjuk ialah orang yang beriman dan mengikut ajaran Islam yang diajar oleh Rasulullah SAW. Orang yang dimurkai Allah SWT pula ialah penganut Yahudi, manakala orang yang sesat ialah penganut Nasrani. Firman Allah Ta'ala dalam surah Al-An'am ayat yang ke-153. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilihi zalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Dan sesungguhnya inilah jalanku, iaitu agama Islam yang lurus, maka hendaklah kamu mengikutnya dan janganlah kamu mengikut jalan-jalan selain Islam, kerana jalan-jalan itu mencerai-beraikan kamu dari jalan yang jadi jalan Allah SWT. Demikianlah perintah Allah SWT supaya kamu bertakwa. Jadi ayat yang ke-6 dan ke-7 ni kita mohon kepada Allah Ta'ala supaya diberi jalan yang lurus, iaitu jalan agama Islam. Jangan kita minta perlindungan kepada Allah Ta'ala daripada jalan yang dimurkai. Tak kepada Allah Ta'ala supaya terhindar daripada jalan yang golongan orang yang dimurkai, iaitu golongan Yahudi. Orang Yahudi, orang yang dimurkai oleh Allah Ta'ala. Dan terhindar daripada mengikut jalan orang yang sesat, iaitu
orang-orang Nasrani, Kristian kan, yang menyembah Trinity kan. Mengatakan Tuhan itu 3. Tuhan anak, Tuhan bapa, Tuhan ibu. Sudah sesat kan. Golongan Nasrani atau Kristian. Itu kita hanya jalan yang benar, jalan yang lurus, iaitu jalan ataupun ikut panduan ajaran Islam. Baik. Pengajaran ayat yang terakhir. Pengajaran ayat. Yang pertama, kita hendaklah memulakan suatu pekerjaan dengan membaca basmalah untuk mendapat keberkatan. Setiap kali kita nak buat sesuatu, kita baca basmalah. Basmalah iaitu Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, kita hendaklah memuji Allah SWT dengan lafaz Alhamdulillah untuk mensyukuri nikmat kenyamaannya. Setiap kali kita dapat nikmat, kita baca Alhamdulillah. Kan? Yang ketiga, kita hendaklah meyakini ganjaran dan balasan Allah SWT pada hari kiamat sebagai motivasi untuk beramal soleh dan menghindari kejahatan. Orang yang buat amal kebaikan dapat pahala. Orang yang melakukan dosa maksiat dapat dosa. Kan? Kita kena yakin tu. Buat baik dapat pahala, buat jahat dapat dosa. Buat baik akan menuju ke syurga, buat jahat akan menuju ke neraka. Kita kena yakin. Kita orang yang beriman kena yakin. Setiap amal perbuatan kita akan dibalas, baik atau buruk. Kita dituntut agar berdoa hanya kepada Allah SWT bagi menghindari perbuatan syirik. Doa pada Allah, jangan kita tergolong dalam golongan orang yang melakukan syirik kepada Allah SWT. Syirik saya dah terangkan dalam Fafa. Menyekutukan Allah SWT. Contohnya pun saya dah bagi seperti dalam Fafa tu. Yang tak ikuti boleh tengok video rakaman. Setiap Muslim hendaklah memohon hidayah Allah SWT agar istiqamah beramal dengan ajaran Islam. Setiap orang Islam hendaklah berdoa. Mohon kepada Allah Ta'ala diberi hidayah, petunjuk supaya istiqamah, keterusan, sentiasa dalam ajaran Islam. Baik. Habis. Sekarang kita lihat tugasan. Jadi dalam latih tubi ni, saya nak kamu buat jawab soalan latih tubi ni muka surat 8 dan 9. Surat 8 tu tak ada lah. Buat yang mana Ustaz? Muka surat 9. Modul latih tubi ni. Modul latih tubi muka surat 9. Surat 9 je? Muka surat 9 tu. Jawab. Okey. Boleh? Okey Ustaz. Boleh Ustaz, baik. Okey, itu sajalah tugas. Ya Ustaz. Jawab dalam ni je. Boleh? Boleh. Okey, bagus. InsyaAllah kita akan bertemu lagi esok. Esok hari Khamis jam 8. Okey. Ada nak tanya ke? Kita dah nak Ada. Ada. Ustaz. Faham. Sekian. Kita akhiri dengan tasbih kifarah dan surah Al-As. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Bye. Terima kasih Ustaz. Terima kasih. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Salam. Okay, sama-sama.